So untuk malam ni, okay, Assalamualaikum yang mana ada ni. Awak boleh buka mic dan bagi tahu mana-mana soalan yang nak tanya. Okay. Untuk assignment, saya tak akan bagi jawapan yang betul. Cuma saya akan bagi hint itu sahaja. And then kalaulah in between tak ada soalan nak ditanya, jadi saya akan bagi jawapan tutorial 4. Okay. Yang ni lah tutorial 4 . Yang A, C, F dengan H ni adalah untuk test. Jadi saya tak bincang. Saya hanya bincang untuk soalan yang saya highlight hijau tu. Sebabnya yang tu soalan yang tak keluar test lah. Jadi kalau ada soalan, boleh buka mic dan bagi tahu je. Ulang kaji ke soalan mana-mana. Kalau tak ada, saya akan bagi jawapan untuk yang ni dulu. Okay, saya buka dulu. Ada tak siapa-siapa nak tanya soalan ulang kaji ke? Kalau tak ada, saya proceed dengan tutorial 4 dulu. Tak ada soalan madam, tapi Wan ni tak dapat yang 1G ni. 1G? Mm-mm. Oh, soalan ni 1G. Mm-mm. Okay, so kita akan tengok dulu soalan 1G. Tak ada soalan kan? Ada soalan lah tu sebabnya awak tak dapat. Betul tak Wani? Yelah, untuk tutorial lah yang tak dapat. Okay, right. Kita tengok 1G . Okay. So soalan 1G yang lain yang ni tutorial 4 dia nak cari general solution. So general solution dia hanya ada 3 step je. Dia kena cari, kena tukar M, lepas tu guna calculator and then tentukan dia punya jenis solution. Okay, so kita tengok dulu Y double prime tambah 16Y sama dengan 0. Okay, Wani, awak dapat apa kalau penukaran untuk ni jadi auxiliary equation? M kuasa 2 tambah 16M sama dengan 0. Okay, alright. Terima kasih Wani. Okay, dekat sini ada kesilapan iaitu kalau awak perasan soalan dia bagi Y double prime kan? Y double prime should be ganti M kuasa 2. Yang ni Y ke Y prime? Oh, okay madam. Okay, so sebenarnya soalan ni memang dia keliru sebab kalau Y, awak ingat kalau Y double prime, dia kena ganti M kuasa 2. Kalau Y prime, dia kena ganti M. Kalau Y saja kena ganti 1. Jadi dekat situ persamaan auxiliary equation awak kena baiki, dia akan jadi 16 sahaja. Okay, so boleh cuba buat lagi sekali lah. Okay. Tak, kalau yang Y prime tu untuk yang ni betul kalau awak tukar jadi 16M. Okay, sebab tu dia punya M untuk Y prime. Okay. Madam. Ya. Saya nak tanya pasal ni, particular solution tu. Okay, particular solution soalan nombor 2. Bukan soalan yang madam hantar dalam group. Yang real and equal dengan complex number tu guna produk tu macam mana? Macam mana? Okay. Untuk particular solution, bila awak nak cari K1, K2, dia kena differentiate dekat bahagian ni. Kan? Nampak ke? Okay, sekejap saya tunjuk balik. Ini. Ya. Okay, right. Sekarang ni kita pergi kepada second ODE. Dia ada 3 punca. Punca yang pertama YC sama dengan K1, bukan punca, jenis. Iaitu real and equal. YC sama dengan K1 M1X tambah K2 E M2X. Okay, yang ni pertama. And then jenis yang kedua adalah bukan real and equal, real and distinct, sorry. Kalau berbeza ni real distinct, yang ni real and equal. Formula real and equal adalah YC sama dengan K1
E mx tambah K2 X E mx. Dan jenis yang ketiga adalah complex number, di mana kalau complex number dia akan ada eksponen K1 cos bx tambah K2 sin bx. Okey, ni formula di mana soalan siapa tadi? Omar ke? Okay, right. Okay, so sekarang ni macam ni. Second ODE dia ada dua jenis solution. Satu tu dia minta general sahaja ataupun yang kedua nak particular. Soalan Omar adalah particular solution. Okay, sampai step sini kalau formula ini nama dia general solution. Bila awak nak cari untuk particular solution, okay, untuk step keempat ni dia punya syarat kena differentiate untuk cari Y prime C. So sekarang ni daripada YC awak ni, awak kena differentiate jadi Y prime C. Yang ni pun sama. Yang ni pun kena cari Y prime C dan yang ni pun kena cari Y prime C. Okay, bila awak differentiate untuk YC untuk jenis real and distinct, kalau perasan kat sini, dia hanyalah eksponen X sahaja dan eksponen kuasa X. Jadi dia hanya asas sahaja. Awak just differentiate kuasa dia, dapat M1, lepas tu darab depan, jadi dia akan dapat sini M1 K1 eksponen M1X. So yang ni lah yang saya kata asas sahaja. Sebab yang belakang ni pun eksponen M kuasa 2X, kalau differentiate yang didapat M kuasa 2. So bila darab ke depan, dia akan dapat M2, ya Allah, sekejap. M2 K2 E kuasa M2X. Okay, maksudnya differentiate asas sahaja. Tapi kalau datang kepada case kalau real and equal, dia punya formula, sini dia ada eksponen MX. Okay, so bila differentiate yang tu, dia akan jadi benda sama je. M ni bila differentiate jadi M. M darab ke depan, maka dia akan dapat sini M K1 E kuasa MX. Settle. Cuma bahagian belakang yang ni dia tak boleh differentiate direct sebab dia ada X dan dia ada eksponen. Sinilah reason kenapa saya mention product rule. Jadi awak kena ambil U dia yang ni dan kena ambil V adalah E kuasa MX. Jadi belakang ni dia akan dapat jawapan yang menggunakan formula UV prime plus VU prime. Product rule. Reason dia sebab dekat sini dia punya punca dia ataupun formula general solution ada X keluarga polinomial dan E keluarga X eksponen. Jadi memang kena guna product rule. Untuk bahagian belakang ni sahaja dia punya jawapan. Boleh ke Mak? Untuk differentiate. Boleh. Okay. So yang tu lah yang saya bagi tahu dalam WhatsApp tu. Kalau real and distinct berbeza, maknanya M1 tak sama dengan M2, dia takkan ada guna product rule. Dia akan ada dekat real and equal sahaja sebab datang daripada formula. Begitu juga dengan complex number. Formula complex number dia ada satu keluarga eksponen dan satu lagi hasil tambah untuk keluarga trigonometri. Di mana bila awak nak cari Y prime, dia tak boleh integrate, dia tak boleh differentiate satu-satu. Maknanya awak differentiate eksponen saja dekat luar and then differentiate cos dengan sin kat dalam, dia tak boleh. Jadi nak tak nak yang ni dia kena ambil sebagai U dan yang ni yang keseluruhan ni kena ambil V. So kena cari U prime, kena cari V prime. Maka sinilah yang kita katakan dia guna product rule untuk dapat jawapan kat sini. UV prime plus VU prime. Okay, so product rule dekat situ lah. So sekiranya kalau dia keluar soalan real and equal ada product rule, complex number ada product rule. Tapi yang ni saya kena terang balik ni sebab kalau ada eksponen ni tak wujud dekat belakang, dia takkan jadi product rule. Okay.
Ada soalan lagi tak? Kalau yang ni saya boleh tunjuk contoh untuk tutorial nombor 2. Okey, yang ni saya tunjuk jalan kerja saya tak pasti. Yang B ni siapa? Wani dia buat tak Wani? B ni dapat jenis apa solution dia? Oh, B dia dapat jenis solution beza. Okey, saya cuba buat yang ni. Okey, beza dia tak ada product rule. So, solution untuk B Siapa-siapa yang belum cuba lagi. So, salin dulu soalan dia. Y tolak 3Y prime sama kosong. Yang ni dia bagi IVP dah asing, memang boleh tengok je lah. X dia kosong, Y 2, Y 1 sama dengan Y prime sama dengan 1. Okay, so first step gantikan M kuasa 2 tolak 3M dan tolak 4 sama dengan kosong. Okay, guna kalkulator EQN 1 degree 2 di mana awak masukkan nilai A 1, B negatif 3 dan C negatif 4. So dia akan dapat kat sini. Siapa dah buat Sekejap kalkulator. Dapat 4 dengan negatif 1, madam. Daripada kalkulator awak dapat X dia 4 dengan Negatif 1. okay, negatif 1. Alright, thank you. So dekat sini dah dapat punca dia. So dia akan tulis sini M tolak 4 M tambah 1 sama dengan kosong. Okay, di mana M1 adalah nilai dia 4 daripada kalkulator dan M2 dia adalah negatif 1. So dua-dua nilai ni tidak sama, maka dia adalah jenis real and distinct. Maka bila real and distinct, formula tengok balik dia akan dapat YC sama dengan K1 E kuasa M1X. So tulis terus tak apalah. 4X, ambil je 4 ni. And then tambah dengan K2 E kuasa negatif X. Sebab belakang dia punca negatif 1. Okay. So full stop kat sini sebab ini adalah general solution. Okay, so sekarang ni dia nak cari untuk particular solution. So particular solution awak kena gantikan IVP untuk cari K1 dan juga K2. Okay, so start dari sini. Okay, ni step 1, ni step 2, ni step 3. So step 4, awak differentiate. So differentiate dulu daripada Y ni dapat Y prime C. Okay, so disebabkan ini adalah real and distinct, dia tak ada product rule. So differentiate exponent 4X dapat 4. Darab depan, so dia akan dapat 4K1 eksponen kuasa 4X. Ingat eksponen kuasa dia kekal, dia tak berubah. And then untuk yang ni, kalau awak differentiate negatif X, dia dapat negatif 1. Negatif 1 darab dengan depan. Dia akan jadi negatif K. 2 eksponen negatif X. So tak ada product rule apa-apa kat sini. Okay, sebab since dia punya punca adalah real and distinct. Okay, so sekarang ni dah dapat bentuk macam ni, maka kita nak cari K1 dan K2, awak kena gantikan dia punya punca. Okay, nilai, bukan punca, IVP dia. So IVP dia ada pasangan, satu X kosong dengan Y, 2, and then satu lagi kosong dengan Y prime. Nak ganti dekat persamaan pertama dengan kedua ni lah. So kita akan buat kat sini dulu. Kita ganti dulu X kosong dengan Y sama dengan 2. Okay, ni ganti dekat YC dulu. Sebab dia Y dengan X saja. Untuk Y prime dengan X ni, kita ganti punca yang kedua iaitu X kosong, Y prime dia 1. Kena tengok betul-betul lah. Okay, so sekarang ni kita ganti dulu. X kosong, Y2 dalam YC ni. Jadi YC dengan Y ni adalah benda yang sama. C ni maksud dia complementary. So dia adalah general solutions yang kita boleh gantikan dengan 2. So dia akan dapat 2 sama dengan K1 eksponen kuasa 4. Okay, so replacekan X ni dengan kosong. Okay, dan tambahkan dengan K2 eksponen negatif kosong. Okay, so dekat sini
Apa-apa kalau awak kira eksponen kuasa kosong, nilai dia dalam kalkulator adalah exactly 1. Sama juga dengan yang ni. Kalau eksponen kuasa 4 darab kosong, actually awak boleh kira dulu kuasa dia ni. 4 darab kosong dapat kosong. Jadi sebab itulah dia akan dapat 1. Okay. So yang ni dia boleh cancel terus dapat 1 dan even negatif kosong ni pun dapat 1. Jadi dekat sini dia punya solution dia akan dapat 2 sama dengan K1 tambah K2. So kat sini dia tak boleh cari nilai lagi sebab dia akan jadi persamaan serentak. Maka awak jadikan salah satu penyebut, alihkan K2 ke sana, maka dia akan dapat K1 sama dengan 2 tolak K2. So ini adalah persamaan satu yang kita nak ganti lepas ni nanti. Okey, dah siap ganti yang tu, kita cuba pula ganti untuk IVP bagi Y prime C. Ganti dalam ni pula. So Y prime sama dengan 1. Jadi kita ganti dekat tempat ni. So dia akan start dengan 1 sama dengan 4 K1 eksponen kuasa 4 darab kosong. Kemudian dia tolak dengan K2 eksponen negatif kosong. Okey. Kemudian macam saya inform tadi, eksponen 4 darab kosong ni dia akan jadi 1, boleh cancel. Eksponen negatif kosong pun boleh cancel jadi 1. So bila awak tulis balik, dia akan dapat 1 sama dengan 4K1 tolak K2. Okay, tujuan kita buat benda ni sebab kita nak cari nilai K1 dan juga K2. So disebabkan kita dah jadikan K1 ni sebagai penyebut 2 tolak K2. So kita ganti kat sini lah. So dia akan dapat 1 sama dengan 4. Buka kurungan dulu, kita akan gantikan lah. K2 tolak K2. So 1 sama dengan 8 tolak 4K2 tolak K2. So selesaikanlah. 8 pergi sana negatif 7. Yang ni dapat negatif 5K2. So K2 sama dengan 7/5. So dapatlah nilai K2 dia. Dan lepas dapat K2, awak ganti balik dalam ni lah untuk cari K1 dia. So K1 sama dengan 2 tolak 7/5. So 10 tolak 7 dia akan dapat 3/5. Kita boleh tulis bawah ni lah. Okay. Jadi lepas awak ganti IVP tadi, dia akan dapat iaitu K1 3/5 dan juga K2 7/5. Kat mana nak kena ganti K1 3/5 dengan K2 7/5 ni? Kita ganti balik dalam general solution dan rewrite balik your answer dalam keadaan K1 dan juga K2 ni dah diganti dengan nilai yang kita jumpa lah. So yang tu final answer yang ada 1 markah, maknanya tu penyelesaian dia. So lepas dah siap tulis tu, dah siap dapat K1 K2, maka tulis kat bawah. Maka ambil balik YC sama dengan K1 3/5. So 3/5 eksponen 4X tambah 7/5 eksponen negatif X. So inilah jawapan yang dinamakan sebagai particular solution. Okay. So ni contohlah. Yang D tu dia akan dapat complex number yang D tu. Okay, so saya bagi laluan untuk awak salin ke, nak tengok ataupun nak tanya. And then saya buka soalan lah kalau nak tanya soalan belum kaji ke. Atau apa-apa soalan sahaja. Madam, Ya. kalau integrate tangent X dapat berapa? Oh, integrate tangent X. Itu soalan Simon Ya, madam. Okay, tangent X dia boleh tukar menjadi sin X bahagi cos X. Ini adalah trigonometric identity. So, bila awak integrate tan X, awak boleh google lah benda ni. Tan X dx
dia automatic dia boleh jadi sin X cos X dx. Di mana dia kena guna kaedah by substitution. So by substitution ni cuba tengok chapter 2. Boleh? Okey madam, boleh. Okay, right. Yang tu tak, dia tak kisah ganti you sin X ataupun cos X. Ya betul. Dia tak kisah. Sebab sin dengan cos ni dia relate kan. So kalau ambil U sama dengan sin, dia tetap bila differentiate dapat cos, dia boleh cancel juga. Okay madam. Okay. Ni dia sangat famous lah. Kalau awak try cari dalam Google akan ada explanation lah. Cuma benda ni mungkin masa matematik 1 awak tak belajar yang trigonometric identities. So sebab tu saya bagi assignment supaya awak cuba cari macam mana nak integrate tan. Sebab sebenarnya integrate tan dia tak ada direct. Dia memang tak ada formula, dia tak ada. Kalau secant kuasa 2 ada. Secant kuasa 2 memang dia integrate dia akan dapat jawapan tan. Tapi kalau integrate tan sahaja memang takkan dapat jawapan. That's why awak kena gunakan penukaran identity of trigonometry. Dia akan dapat sin over cos. Yang ni barulah kita boleh integrate untuk dapat jawapan. Dan untuk pilih U dia tak kisah mana-mana lah. Nak ambil sin ke, nak ambil cos ke. Sebab dia boleh mansuh. Sama-sama sendirilah sin dengan cos. Okay, so hopefully boleh membantulah untuk buat assignment tu. At least awak gain knowledge lah kat situ tan tu. Walaupun saya rasa saya pernah terang masa chapter 2 ada sekali. Pasal trigonometric identities. Tapi tak detail lah. Okay, yang lain ada tak? Jangan malulah, buka je mic, bagi tahu je soalan mana. Kalau awak nak bincang, okay alright. So 13 orang, ramai cukup lah. Soalan ni, soalan ulang kaji ni saya harap sangat boleh buat. Boleh buat dulu sebab dia soalan untuk final assessment esok pun lebih kurang macam ni juga. Soalan 1, basic differentiate. Kena tengok balik chapter 1 awak. Tadi ada pelajar yang contact saya, dia tanya soalan mana? Soalan ni. Soalan ni tak keluar, yang ada graf ni dia tak keluar. Okay, yang ni tak keluar, tak ada esok. So abaikanlah soalan 2 ni . Okay, soalan 3 ni pun sebenarnya saya tak ajar sebabnya ini adalah non-homogeneous. So yang ni pun tak payah buat ni. Non-homogeneous saya tak bagi . Yang ni. Untuk soalan 3 Soalan 3 ni ya, yang ni kena buat. Sebab ini adalah dia nak cari particular solution untuk second order homogeneous yang saya terang tadilah. Chapter 4. Okay, dan jawapan dia saya dah bagi dah. Ni soalan mana ni? Soalan section B . Section B. Section B. Section B nombor 3. Ni jawapan dia . Kalau boleh cuba buat untuk praktis. Ada soalan lagi tak yang lain ke? Try buat soalan 1 ke? Apa dia? Madam, Ya. untuk ulang kaji section A1F, jawapan dia cos X tolak 2 sin 6X ke cos X tolak 2 sin X saja? Oh, sekejap 1F . Oh ni, sini . Okey, sekejap. Soalan jawapan tu sekejap . Okey, alright, betul. Jawapan dia sepatutnya 6X.
So pembetulan untuk mana-mana yang buat ulang kaji. Ni ada pelajar tanya ni. So yang ni sebenarnya 6x sebab differentiate dia tak akan berubah dia punya sin cos tu. So dia adalah 2 sin 6x. Okey, terima kasih. Oh, bunyi cengkerik siapa tu? Tak ada lah. Okey. Ni pembetulan untuk soalan A1F. 2 sin 6x. Lagi soalan lain ada tak lagi? Madam, Ya. Soalan mana? Mana hilangnya? Scary pula saya dengar. Tiba-tiba madam senyap. Okey ke tak tu? hello. Saya tak dengar. Ke ada orang mute dia? Siapa yang tanya tu? Siapa yang buka mic tadi ya? Madam, Ya, Mustaqim. Ya Mustaqim. yang A2F tu saya rasa macam salah. Jawapan akhir dia Dia tambah tolak. Tak tahu saya salah ke Okey, salah. berkecing Tolong Saya dibincangkan. Okey. Okey, right. Terima kasih Mustaqim. Ni saya nak ni kalau cover begini boleh saya bincang. Okey. Cuba tengok soalan ni A2F So dia sepatutnya kalau integrate 2 cos 7x, dia akan dapat jawapan dia cos bila integrate dapat sin. So dia akan dapat 2 sin 7x per 7. Okay, sebab integrate cos, dia akan dapat positive sin. Kemudian untuk yang ni pula, integrate sin dapat negative cos. Jadi bila yang ni asal dia negatif dah, bila jumpa dengan negatif ni, so dia akan dapat positif. So positif 7 cos 4x bahagi dengan 4 dan tambah dengan C. So kita tengok jawapan dia. Okey, jawapan dia dah betul dah. Okey Mustaqim, boleh? Boleh. Saya Okey, right. salah. Tak apa. Sebab mungkin pelajar memang dia akan confuse yang ni sebenarnya. Yang cos dengan sin ya. Okay, terima kasih sebab tanya. Untuk rujukan orang lain juga. Ingat integrate cos dapat sin, integrate sin dapat negative cos. Kalau differentiate baru dia ni, differentiate sin baru dapat cos. Dan differentiate cos, dia akan dapat negative sin. Dia terbalik lah, reverse. Okay, right. Terima kasih tanya. Ada lagi tak soalan lain? Madam. Ya. Tadi yang ada orang tanya apa yang tangent tu kan? Ya. Jadi simple cos tu. Ni. Kata kita apa? Tukar. Dia kena tukar lah madam kan? Kena tukar jadi sin per cos tu. Bukan yang lepas kita integrate jadi sin per cos. Lepas tu antara sin dengan cos tu kan kita kena tukar kan? Ke kena? Dia jangan tukar. Awak kena guna by substitution method. Di mana by substitution ni awak kena pilih U dia sama ada sin atau cos. Oh. Dia tak boleh tukar. Maksudnya janganlah awak integrate sin atas ni jadi cos. Negative cos. Lepas tu cos tu jadi sin. Dia tak boleh sebab benda ni di dua ketul berbeza. So dia bukan basic macam biasa. Kalau integrate sin ni saja, tak apa. Kalau sin memang dia akan dapat negative cos. Tapi kalau ada bahagi dekat bawah, so dia tak boleh buat simple as that macam ni. Kena ambil U tu salah satu sama ada
sin ke cos? Kena buat gantian lah by substitution. Boleh? Boleh. Cuba kena Q. Okay, sama-sama. Refer balik chapter 2 lah. Yang untuk assignment tu tak apa. Awak ada masa 3-4 hari lagi untuk bincang. Okay, lagi ada tak lagi soalan? Ataupun request nak revise chapter 1. Implicit saya tak ada masalah. Ulang kaji lah kot kalau soalan ulang kaji nak tanya. Ni tolong buat yang siapa yang tanya tadi ya? Yang by substitution kan. Contoh by substitution soalan A. Yang ni senang sebab dia kena ambil U je. Yang ni U Dan dia kena tukar bentuk dulu. Okay, ada buka mic beritahu je lah. Madam, Okay, ya. boleh awak tunjuk yang question 3E? Kita dah ingat yang tu. 3A. 3E. 3E. Oh ni parametrik. Okay, Okay. parametrik. Alright, saya tunjuk ya. Okay, untuk parametrik. Okey, terima kasih yang baru bertanya tu. Okey, parametrik adalah salah satu kaedah ataupun techniques of differentiation di mana dia akan bagi dua parameter iaitu satu dia bagi X, dia bagi Y dalam keadaan T. So dia nak cari apa? Dia nak cari dy dx. So untuk guna parametrik ni, first step sekali, awak ambil je yang X ni, X 6T kuasa 4 tolak 5 dan differentiatekan X terhadap T. So bila differentiate X terhadap T, dia akan dapat dx over dt. So differentiate 6T kuasa 4 tolak 5 dapat apa dia? Siapa boleh beritahu? 6T kuasa 4 tolak 5 differentiate dapat apa? Differentiate dia kena darab di depan ya. 4 darab 6 24 T. 4 ni tolak dengan 1, so dapat T 3. Dan negatif 5 ni constant. Bila differentiate jadi kosong. Okay, stop sampai sini dulu. And then, yang Y ni tadi, okay, Y 15 tolak 3T kuasa 3. So, kita differentiate. Dia ada Y dan parameter dia T. So, bila differentiate, dia akan jadi dy over dt. Okay, differentiate 15 iaitu constant, jadi kosong, tak perlu tulis. And then negatif 3T kuasa 3 ni, bila differentiate, darab depan tolak dengan 1. Which is 3 darab 3, dia akan dapat negatif 9T, 3 tolak 1 dapat 2. Okay, full stop sampai sini. Barulah kita gunakan formula parametrik. Parametrik ni datang daripada chain rule. Di mana formula chain rule adalah dy dx sama dengan dy per du darab du per dx. Cuma chain rule beza dia, chain rule dia dalam keadaan du. Untuk parametrik ni dia kena tukar jadi t. Okay, so kita akan tulis formula parametrik. Okay, lepas habis ni kita tulis. Nak cari dy dx kan? Okay, dy dx sama dengan dy per dt darab dt per dx. Okay, dy dt, yang mana yang kena ambil dy dt? Dy dt ni, ambil yang ni je. Iaitu kena gantikan negatif 9 T kuasa 2 darab dengan dt per dx.
dt per dx nak ambil yang mana? Okey, ambil yang ni. Tapi hati-hati sebab sini adalah dx dt. dt dx dengan dx dt berbeza. Dia bukan nilai yang sama. Jadi dia kena buat imbal balik. Imbal balik tu maksud dia kena pusing. Dia akan jadi 1 perkan dengan jawapan ni. Untuk dt dx dia kena tukar. Yang dy dt ni memang kita ambil sebiji ni je. Sebab dia memang dy dt dah. So dia akan dapat sini 24 T kuasa 3. Okey. So yang ni adalah satu sebutan dan bawah pun satu sebutan. Jadi kita boleh mansuh. Di mana 9 dengan 24 ni adalah gandaan 3. So boleh guna formula 9 bahagi 3 dapat 3. Dan 24 bahagi 3 dapatlah 8. T kuasa 2 dengan T kuasa 3 dia boleh mansuh. Maknanya T kuasa 2 boleh hilang. 3 tolak 2. So 3 tolak 2 dapat 1 lah. Jadi dia akan dapat 1 kat sini ataupun T kuasa 1 ataupun T sahaja. Maka jawapan dia akan dapat negatif 3. Okey, kemudian perkan dengan 8T. So ni jawapan dia. Okey, so parametrik ni dia ada 2 step je lah. Awak differentiate dx dt dulu and then y dapat dy dt. Lepas tu masuk dalam formula parametrik. Ni formula parametrik. Cuma yang dekat belakang ni je lah awak kena imbal balik. Ni imbal balik Imbal balik sebab dt per dx sama dengan 1 per dx per dt. Barulah kita namakan dia sebagai imbal balik. Okey. So, boleh bantu tak? Ni je dia punya jalan kerja. Okey, kalau ada soalan lain boleh tanya lagi. Thank you, Madam. Okey, sama-sama. Nanti saya share yang ni dalam WhatsApp group lah kot saya kalau nak penyelesaian. Yang lain ada nak tanya lagi tak? Ke tak habis tadi lagi? Madam. Yang particular solution tu, yang product rule tu untuk kompleks. Untuk kompleks number kan. Macam susah. Actually dia bukan nak kata susah tu sebab dia product rule. Ni ada, awak tengok contoh mana Omar? Contoh example 5 ke? Okey, dia sebenarnya yang example 5 ni kalau awak perasan dia tak perlu kembangkan pun. Awak just differentiate dapat u v prime and then awak gantikan dia punya punca ataupun punca kena gantikan IVP kan. Bila awak ganti IVP dia lagi mudah sebab bila awak gantikan X kosong, sin kosong tu dia akan dapat kosong. Jadi dia terus dapat K1 je terus. Sebenarnya dia lagi mudah tapi cuma masa differentiate, part differentiate ni je yang dia quiet macam panjang, memang panjang lah. Nak saya tunjuk contoh ke yang ni, nak explain ke? Tapi macam ni, boleh saya nak explain? Boleh Madam. Okey. Cuma saya beritahu tadi dalam kelas untuk soalan tapi kalau yang saya terang ni sebagai ilmu lah, maknanya at least kalau tak keluar exam awak tahu benda ni adalah asas untuk ODE lah, first ODE. Kod-kod nanti bila awak belajar untuk degree nanti awak boleh revise balik. Jadi untuk exam esok saya tak ingat antara 3 tu ada keluar 1 je, dia tak keluar 3-3. Dia sama ada keluar root yang punca yang equal and distant ataupun real and equal ataupun real and distant atau complex number. So kalau dia tak keluar kompleks, alhamdulillah lah kot, tak adalah masalah. Cuma yang ni saya explain ni sekiranya kalau ada study nota untuk example 5. Okey? Saya tak ingat dia keluar kompleks ke dia keluar apa, tapi salah satu daripada 3 jenis ni lah untuk soalan esok. Tapi assignment kalau cuba saya tak ingat assignment mana assignment lah.
Simon rasanya bukan. Oh, bukan. Chapter 4 ni bukan assignment. Okey, saya terangkan untuk jenis kompleks number untuk cari particular solution So yang atas ni saya tak nak explain sebab sampai sini Step 1, step 2, step 3. Saya tak nak explain sebab ini memang asas je. Kita nak cari tentukan dia punya punca. So saya akan continue daripada YC YC dia dapat eksponen 3x K1 cos x tambah K2 sin x. Okay, so bila nak continue step keempat, dia nak cari untuk K1, K2, kita kena differentiate. Okay, so untuk differentiate dia akan jadi y prime c. So untuk y prime c, awak nak differentiate benda tu, awak kena anggapkan dia sebagai satu ni yang depan ni u, belakang ni yang segerombolan ni yang panjang semua ni yang sebab dia adalah melibatkan hasil tambah, itu adalah v. Okay, so yang ni u, yang ni v. Kalau nak nampak mudah, awak tulis kat tepi. U dia apa, V dia apa, and then awak letak dia apa U prime dan awak letak dia punya V prime. Okay, tapi yang ni saya nak tunjuk direct. So, bila nak tunjuk direct, saya akan guna formula iaitu U V prime plus V U prime. Okay, right. So, kita akan tulis Y prime C. Y prime C sama dengan U. U yang mana? U yang asal iaitu eksponen kuasa 3x. Okay, buka kurungan nak V prime. Okay, V prime daripada K1 cos x. Okay, sebab tak nampak saya tulis sini lah. U adalah eksponen 3x dan V adalah K1 cos x tambah K2 sin x. U prime bila differentiate dapat apa? Kuasa 3x differentiate dapat 3 darab depan. So dia akan dapat 3i kuasa 3x. Eksponen tak berubah dia punya nilai Okey, V prime ke K1 cos x adalah satu sebutan, K2 sin x adalah satu sebutan. So kita akan differentiatekan K1 cos x dulu. Cos bila differentiate dapat negatif sin. So dia akan jadi negatif K1 sin x. Okey, dekat sini tak apa, dia boleh differentiate satu sebutan sebab dipisahkan oleh tambah. Okey, kemudian yang ni pula. Differentiate sin x dapat cos x. Jadi dia tak akan efek lah positif kat tengah ni. Dia akan tulis kat sini tambah K2 cos x. Okey. Alright, so dekat sini lah yang kita kena ganti dekat sini iaitu UV prime plus VU prime. Ataupun nak senang kita guna darab silang. Maknanya UV prime darab tambah dengan VU prime. So dekat situlah yang dia akan dapat E kuasa 3x negatif K1 sin x tambah K2 cos x. Tutup kurungan. Yang panjang semua ni, ini adalah V. Kemudian kita akan tambah dengan VU prime. Maknanya V darab dengan U prime. Lagi mudah kalau tulis yang ni dulu sebab dia pendek je. That's why saya tulis sini 3i kuasa 3x dan kita akan buka kurungan. Tuliskan V sahaja kat belakang. So K1 cos x tambah K2 sin x. So yang ni adalah product rule. Ni adalah product rule lah. Untuk semua tu. Okay. Jadi yang ni adalah untuk singkatan bagi jalan kerja untuk cari product rule. The rest kita akan ganti dia punya IVP. So IVP awak tengok ke atas ni lah. Yang ni adalah X, yang ni adalah Y. So kita ganti dulu. X dengan Y tu macam biasa. So yang ni part sini adalah kita ganti yang IVP pertama dulu. X sama dengan 0 and then Y sama dengan Y sama 0.
Berapa Y dia? Y dia negatif 1. Jadi sini awak gantikan negatif 1. So ganti ni dekat yang bahagian Y prime, YC tadi yang atas ni. So dia akan dapatlah negatif 1 eksponen 3 kosong, K1 cos kosong, K2 sin kosong. Guna kalkulator, cos kosong dia akan dapat 1. Sin kosong dapat kosong. Cuba tekan kalkulator. Cos kosong dapat 1, sin kosong dapat kosong. Bila kosong darab K2, dengan K2 ni sekali lah habis dia jadi kosong. Maka yang dekat luar ni pula, eksponen kosong yang ni dia akan dapat 1. Jadi terus dia akan dapat sini satu nilai je. K1 sama dengan negatif 1. Terus dapat jawapan. Dia tak payah buat persamaan serentak macam real and distinct tu. Real and distinct dia kena K1 dulu apa dia and then kena ganti. So untuk yang ni dia terus dapat jawapan. Untuk bahagian yang kedua ni pula, yang start dengan 2 ni sebenarnya dia gantikan IVP yang kedua ni. So kosong ni adalah nilai X dan Y adalah Y prime adalah nilai 2. So dalam erti kata lain, sini sebenarnya adalah gantian untuk IVP yang kedua iaitu X sama dengan kosong dan Y prime sama dengan 2. Ganti dekat ni sebenarnya ganti yang hasil produk ru yang panjang-panjang tadi. Nampak panjang tapi sebenarnya bila awak cancel, contohnya ni kan sin kosong dapat kosong. Actually dia dah vanish semua dah. Habis. And then ada lagi tak sin kosong? Ni belakang. Sin kosong ni dapat kosong juga. That's why dekat belakang ni dah habis lah. Okay. Ataupun saya tunjuk dekat sini lah. Saya tunjuk. Y prime C dia dapat 2 sama dengan eksponen 3 darab kosong negatif K sin kosong tambah K2 cos kosong tambah 3I 3 darab kosong K1 cos kosong. IVP majority memang dia akan bagi initial X kosong untuk dapatkan terus pengiraan dia lah. Jarang dia bagi X tu bukan kosong sebab kalau dia bagi X tu bukan kosong, nilai eksponen tu dia akan jadi perpuluhan. Okay, jadi memang rata-rata IVP asas akan bagi X dia dengan kosong. So dekat sinilah yang saya kata tadi tu, sin kosong memang kalau tekan kalkulator dapat kosong. Jadi yang ni terus hilang dah. Tak ada dah. Dia akan jadi kosong. Untuk yang ni pula belakang ni jadi kosong. And then eksponen 3 kosong ni kita assume jadi 1 je nilai dia. So bila selesai dia akan dapat 2 sama dengan 1 dia tak ada, kosong tak ada. Cos kosong adalah 1. So dekat sini dia akan dapat K2 je. Belakang ni pula 3. K1 cos kosong. Cos kosong adalah 1. Belakang kosong dah habis, dah hilang. So dia akan tinggal sebagai 3K1. Jadi bila tinggal macam ni, tadi kan kita dah dapat tadi kan daripada YC tadi, nilai K1 dia adalah negatif 1, dapat direct tadi. So kita ganti je lah dalam ni. So dia akan dapat 2 sama dengan K2 tambah 3 negatif 1. So selesaikan algebra macam biasa. So K2 dia akan dapat 5. Penyelesaian kat situ. Yang kompleks sebenarnya dekat sini. Masa nak buat produk ru. Okay. So boleh study lah. InsyaAllah jangan bimbang lah. Bolehnya. Kalau keluar untuk kompleks number. Yang awak kena fikir adalah di bahagian ni sahaja. Kena buat produk ru. And the rest. Awak just gantikan IVP untuk cari K1 dengan K2. Dah dapat K1 dengan K2. Jangan lupalah awak salin balik. General solution yang awak dapat tadi ni. Ni general solution dengan gantikan balik nilai K1 berapa dengan nilai K2. Okay. Okay madam. Thank Alright. Sama-sama. Okay, so kita ada lagi 5 minit lagi. Ada tak lagi soalan nak tanya?
esok akan ada soalan pilihan, maknanya antara chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Ni section B lah. Dia minta awak jawab 3 daripada 4 soalan je. Maknanya kalaulah awak rasa awak tak boleh nak jawab soalan homogeneous ni, awak boleh cuba jawab soalan chapter 3. Chapter 3 yang separable dan juga linear. Okay, kalau rasa nak jawab semua 4 soalan tak ada masalah. Markah akan dikira berdasarkan yang paling tinggi untuk 3 soalan. Okay, so saya rasa tak apalah, tak payah bimbang lah yang tu. Sebab saya nak tengok asas ni je sebenarnya, differentiate dengan integrate. Boleh buat tak untuk first ODE ke second ODE? Okay, apa lagi nak tanya? Yang untuk maksimum dengan minimum, saya tak ingat dah kiraan. Maksimum dan juga minimum, okay. Yang untuk soalan ulang kaji. Ulang kaji. Kalau tengok nota, ada berapa step kalau maksimum minimum? Inflection point. Dia sebenarnya yang ni tajuk inflection point. Chapter 1. Chapter 1. Inflection minimum point. Okay, yang ni. Ni tajuk inflection point ni contoh soal jawapan dia. Contoh example 9 yang saya pernah bagi dalam slide. Dia ada 4 step. Yang dia kena lukis graf. Step 1 kena cari stationary point. Okay. Step 2 dia kena differentiate untuk tentukan maksimum atau minimum. Step 3 baru cari inflection. Okay, inflection ni dia wujud sekiranya kalau ada 2 titik, maksimum dan juga minimum. Okay, once dah complete 3 ni, awak dah ada stationary points, awak ada maximum, minimum dan juga inflection, barulah kita akan sketch graph. Okay, sketch graph point penting, awak kena labelkan maximum, minimum. Inflection should be in between. Okay, kalau awak lukis graph, inflection tu tak dapat di antara, mungkin something wrong somewhere, awak punya kiraan lah. Okay, jadi yang soalan tadi tu, kita tengok dulu. Okay, ni soalan dia. 4x kuasa 3 tolak 9x kuasa 2. Okay, so saya akan tunjuk dulu yang kerja ni. Kok ada, saya rasa bukan seorang tak ingat ni, orang lain ada juga tak ingat ni. Madam. Ya. Kalau macam x kuasa 3 tu bentuk dia memang macam pergi atas, pergi bawah gitu. Ya, betul. X kuasa 3 memang dia akan dapat bentuk 2 lengkungan. Maknanya satu senyum, satu masam. Tak kira lah dia jumpa senyum dulu ke masam, dia memang dapat lengkuk macam tu. Okey, boleh? Okey, madam. Sebab asas dia kan, kalau belajar untuk graf yang paling rendah dia adalah linear. Linear ni maksud dia sama ada straight line ataupun straight line menaik ataupun menurun. Yang ni kalau X biasa ataupun kita kata dia sebagai AX plus B. Tapi kalau ada AX kuasa 2 plus BX plus C, yang ni graf kuadratik. Maknanya sama ada senyum ataupun masam. Dia ada 2 lengkung je lah, salah satu je. Tapi kalau dia upgrade lagi sampai AX kuasa 3, BX kuasa 2 tambah CX tambah D, dia punya graf tu sama ada dia jumpa masam dulu baru senyum macam ni, ataupun masam dulu baru senyum. Senyum dulu baru masam. Dia graf antara ni lah. Dia ada 2 lengkung kat sini. Kalau equation tu panjang macam ni sampai habis. AX kuasa 3, BX kuasa 2 tambah CX tambah D. Okay. Okay, kalau tak ada D tu dia jadi maksimum atau minimum saja. Yang tu dia tak boleh terang macam tu. Dia tak semestinya tak ada D. Kalau dia just simple macam X kuasa 3 tolak 1. Tolak 1 saya ada. Ataupun X kuasa 3 tolak X kuasa 2 macam tu lah. Dia graf dia macam simple as that macam ni je. Pun ada juga. Cuma dia ada satu lengkungan macam ni tapi dia ada inflection sini. Tak silap saya X kuasa 3 lah. Okay. Tapi mostly
Kalau equation yang panjang macam ni, dia complete A, B, C, D, E, memang akan ada dua lengkungan. Nak tahu senyum masam, saya tak ingat ni, positif. Dia nilai dia positif sini. Kalau positif tak silap saya, dia akan jumpa senyum dulu, baru masam. Bentuk dia lah. Kalau depan dia bagi negatif 4x kuasa 3, dia akan jumpa masam dulu baru senyum. Dia sama macam kes kuadratik, senyum atau masam. Okay? Okay, madam. So yang ni nak tunjuk jalan kerja ke tak ke? Boleh revise tengok example tadi. Rasanya boleh revise. Okay, right, okay lah. Saya try buat dulu. Try buat dulu. So kalau just in case ada soalan boleh tanya je malam ni. Saya memang prepare untuk apa-apa sebelum hari ujian ataupun final pelajar saya. Memang saya standby dengan kalau ada soalan kat WhatsApp, saya boleh terang. So jangan bimbang lah. Tapi jangan call je. WhatsApp saya boleh lagi lah. Madam, Ya. tanya ni jangan marah. Dah carry mark ke? Tak. Bukan yang mak. Okay, kalau Salah. carry mark saya nak marah. Okay, kenapa? Section B, question 2. Yang tu kita tak pandai. Soalan B, question number 2. Oh, definite integral. Masa-masa Nombor ni kita lag masa tu. kalau ya je lag. Kalau yang A ni boleh buat dah A ni, boleh buat dah A. Yang bawah-bawah tu, yang AB tu rasa mungkin lah. Baik, tapi yang ada substitution dengan part tu. Yang ni tak ya. Yang ni jangan study lah sebab saya tak ajar sampai detail. Tapi sebenarnya boleh buat je. Dia guna by part dulu, guna by substitution. Tapi yang ni saya terus terang. Memang yang ni tak masuk. Memang tak ada guna teknik lepas tu kena ganti nilai. Tak ada. Dan yang B tu B ni dia simple. So kalau simple ni ada lah. ada. Okay. Siapa tanya ni? Mustaqim Ayan? Ya. Okay, Ayan. Mustaqim. Okay, right. Okay, so sekarang ni macam ni. Cuba bagi saya jawapan kalau integrate 2 cos X dapat apa? Negatif 2 sin lah. Macam mana? Negatif 2 sin ke sin saja? Negatif. Jom. Kalau cos Dia kalau cos saja. Esok jangan bimbang sebab baru pagi tadi rasa Daniel Hakimi ada tanya saya. Formula saya akan bagi. Jadi kalau awak rasa confused, awak check Contoh sini, integrate cos, dia akan dapat sin. Sin Dia awak kena terbalik daripada differentiation tu. Okay, so sekarang ni kalau yang cos ni dia akan dapat positive sin. Jadi 2 sin X. Okay, so yang tu je. Kalau ada sebutan 2X ke 3X dekat belakang, awak kena letakkan dia hasil bahagi lah. Kalau tak ada macam ni X, so biar macam ni je. So dah dapat integrate macam ni, terus awak gantikan bracket untuk letakkan limit atas dengan limit bawah. Okay, ini adalah pi. Pi ni dia khusus untuk fungsi trigonometrik. Dan untuk yang ni dia bukan bagi dalam sudut. Maka awak kena setting kalkulator awak dalam radian mode. Okay, kan dalam kalkulator awak kalau buka, atas tu dia tulis kecil je D kan. Kalau D ni dia tak boleh guna. Awak kena tekan, saya tak ingat berapa kali 1, 2, 3, 4, 5. 4 kali. Cuba awak tekan kalkulator tu 4 kali. 4 kali mode. Kemudian awak pilih radian. Radian nombor 2 So nanti bila kalkulator awak tu dia keluar R dekat atas, baru awak boleh guna untuk soalan definite integral yang ada fungsi pi untuk sin ni. Okay, so sekarang ni kalkulator tu dah setting dah dalam radian mode. Okay, yang ni kena ganti dulu punca limit atas dulu. So dia akan dapat sini 2 sin pi. Lepas tu dia tolak. Ingat kalau untuk cari definite integral, formula dia adalah tolak. Okay, tolak dengan 2 sin. Ganti pula limit bawah. Pi per 2.
Okey, cuba awak tekan Mustaqim 2 sin pi tu dapat berapa? Kosong. Okey, betul kosong, betul? Okey, kosong. Kesal. Tolak dengan 2 sin pi per 2. Make sure ada bracket belakang tu Ataupun sebenarnya boleh tekan direct pun tak apa. 2 sin kurungan pi tolak 2 sin kurungan pi per 2 kurungan. Dia akan dapat berapa belakang ni? Dapat? Negatif 2. Betul. Dapat negatif 2. Kalau kira direct, dapat negatif 2. So betul lah ni. Okay, cuma saya bimbang kalau awak tak tekan radian mode, awak tekan dalam degree, jawapan awak akan dapat perpuluhan macam 0.9999999, which is itu adalah salah. Salah sebab awak tak tukar mode radian. But still, kalau ada kesilapan macam tu, basic untuk integration dah ada markah. Cuma masa tekan kalkulator ni je lah awak tak dapat jawapan yang betul. Dekat sini... Yang satu tu pun kena buat radian kau ke? Tak payah. Nombor satu ni tak payah buat radian sebab dia tak ada pun cos ke, tak ada benda-benda sin ke. Tapi kalau kalkulator awak dalam keadaan radian, awak selesaikan untuk soalan A ni, dia dapat jawapan yang sama juga. Betul. Okey. Masih ada. Sama. So radian ni ingat dia kalau dia khusus untuk soalan yang ada trigonometry. Maksudnya kalau soalan sin ke, cos ke, tan, dia kena guna radian. Kalau aplikasi dunia sebenar, kalau fluid mekanik, saya tak ingat dah fluid sebab ada pelajar saya pernah tanya. Statik dinamik, statik ke apa, saya lupa dah. Soal ni kursus lain. Nak kena guna integration, so kalau ada fungsi sin cos should be in radian. Kalau dia bagi dalam unit pi lah. Kalau dia bagi darjah 90 darjah, 180 darjah, yang tu tak ada masalah guna D. Okay. Alright, so ni untuk definite integral. Yang ni keluar soalan, so cuba study lah. Yang ni tak akan keluar sebab saya tak bagi soalan yang ada teknik, lepas tu nak kena cari nilai lagi, tak ada. So just a simple question yang berkaitan basic integration untuk cari nilai. Okay, so sekarang ni jam 10.10. Saya buka pada satu soalan lagi, kalau tak ada saya habis sampai sini je lah. So far soalan jawapan tadi tak? Jawapan akhir yang F ni je lah yang saya tersilap. Which is dia sepatutnya 2 sin 6x. Part lain tu saya rasa tak ada masalah. Soalan tangent normal tak keluar esok. Untuk awak study tak payah, tu je lah. Tangent normal tak keluar. Okey, ada lagi tak soalan? Kalau tak saya stop sini. Madam. Ya. Yang soalan apa ni? Yang question 2 saya. Section? Question 2. Section A tu. Okey, section A. Yang mana tu? Soalan E tu. Okey, soalan E. Kalau 8x negatif 1 per negatif 1 boleh jadi negatif lalu ke? Negatif 8x lalu. Negatif 8 per x. Boleh. Negatif 8x per negatif 1. Negatif 8 per... Awak tanya jawapan ke ni? Yang jawapan tu kan saya kira kan. Dapat 8x 8x kuasa negatif 1 per negatif 1. Jadi negatif, kalau negatif 1 tu jadi. Sebab apa per negatif 1 pula? Bak anda? Okey. Yang ni kan, kalau awak tukar bentuk naik atas, dia akan jadi integrate 8x kuasa negatif 2 tambah dengan yang ni pun awak naik atas juga. 3e negatif 3x dx. Okey, lepas tu kan hot ni, masa awak guna formula, dia akan jadi 8x kuasa negatif 1 bahagi negatif 1.
tambah 3 E negatif 3X bahagi negatif 3 tambah C. Betul tak ni? Ya. Lepas tu awak tanya untuk yang ni ke? Depan ni? Yang depan. Yang depan ni sebab dia bahagi dengan negatif 1. So kita boleh hilangkan je lah. 8 bagi 1 dapat negatif 8. X kuasa negatif 1. Yang ni pun sama. 3 dengan 3 potong dapat eksponen negatif 3X tambah C. Hot ni lah. Tapi kalau kekalkan dalam bentuk ni, tak jadi kesalahan pun sebenarnya. Jadi sama je bentuk Okay, tu. madam. Okay, Okay, right. madam. Faham. Thank you, madam. Sama. Madam. Ya. Boleh tak madam tunjuk jalan kerja untuk tutorial 4 soalan 2D? Tutorial 4 soalan 2D. Tutorial 4. Oh, okay. Ni. Particular solution ke? Ya. Okay, sekejap. Okay. So yang ni soalan untuk particular solution. Boleh stay dekat line saya, dekat line buka je mic tu sebab saya nak tahu dia punya punca. Okay, soalan D. Okay, so soalan dia Y double prime tolak 4Y prime tambah 13Y sama dengan kosong. Bagi saya punya auxiliary equation. M kuasa 2 tolak 4M tambah 13 sama dengan kosong. Okay, betul. Punca yang awak akan dapat daripada kalkulator? M sama dengan 2. 2 saja. Okay, right. Dekat sini, kalau masuk, dia ada tak imaginary number? Ada I ke RI, ada tak? Dekat atas tu ada RI. Okay. Bila dia ada RI, okay, yang lain siapa tengah dengar ni, bila masukkan nilai A 1, B negatif 4, C 13, okay, jangan sesekali awak abai yang ada R tu. So, dia sepatutnya X1 dia, sekejap saya tekan sekejap ya. X1A negatif 4, 13. Okay, sepatutnya dia akan keluar macam ni. 2, lepas tu ada atas RI. Betul yang ni? Betul. Okay. Sekarang ni dia punya bentuk dia kena tulis plus minus untuk I dekat belakang iaitu kena cari nilai B. Macam mana nak cari nilai B? Shift. Okay. Shift equal. So bila awak tekan shift equal, kalkulator awak dia akan bagi paparan masih X1 tapi dia akan tukar jadi 3I. Betul? Betul. Okay, right. So dekat sini dia akan jadi 3. Jadi ini adalah nilai A dan ini adalah nilai B. So ini jenis soalan untuk complex number. Maka cuba bagi saya dia punya jawapan YC. YC sama dengan E kuasa 2X. Kuasa 2X. Okay, betul. Bracket K1 cos 3X. Okay, betul. Tambah K2 sin 3X. Okay, betul. Alright. Okay, sebetulnya ni. And then kita continue dengan differentiate. So cari Y prime C. So Y prime C bila differentiate dia akan dapat sini E kuasa 2X. Buka kurungan. Yang ni dia akan jadi differentiate K1 cos 3X. Maka dapat negatif 3 K1 sin. Yang ke madam, kita kena guna chain rule pula. Product rule tu. Ya. Product rule. Sinilah product rule dia. Ni product rule ni maksudnya yang ni awak ambil U. Yang semua ni ambil V. Okay. So yang ni awak buat yang ni yang biasa je kat buat. Awak buat biasa tanpa ada product rule ke? Tadi sebenarnya Wani dapat nilai M dia ni. Sebab tadi Wani ingatkan dia ni real and equal. Sebab Wani abaikan R dengan imaginary dia.
Okay. Alright. Saya faham lah. Maknanya sampai kat sini ni awak letak M dia sama dengan 2 saja. Ya. Lepas tu YC dia akan jadi K1E kuasa 2X tambah K2X E kuasa 2X gitu. Lepas tu kan Wani buatlah product rule tu. Lepas tu Wani compare dengan jawapan Medan. Jawapan Medan ada cos dengan sin tu Wani pelik ni dia ke kompleks. Okay, right. So betul lah tu. Maknanya awak boleh cuba buat yang ni. Product rule tu dah betul lah. Cuma salah punca lah tadi dah. Jadi kompleks number sepatutnya. Okay, right. Okay. So saya tak tunjuk yang ni. Awak boleh buat nanti. Dan kalau tak dapat, beritahu saya balik nanti dah. Okay, boleh Miss. Okay, right. Terima kasih Wani tanya. Yang ni untuk Omar tadi. Kalau Omar nak try buat yang ni boleh jugalah. Sebab yang ni adalah contoh soalan yang kompleks number yang menggunakan product rule. Cuma saya tak habis lagi ni. Dia kena ada buat lagi lah kat belakang ni. Okay. Okay, Madam. Alright. Okay, ada tak lagi soalan? 10.18 dah. Saya rasa saya kena stop dah ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh WhatsApp je saya. InsyaAllah saya boleh cuba bantu untuk soalan yang ulang kaji. Kalau assignment, saya takkan jawab direct. Sebab assignment tu sometimes awak kena tengok balik nota dan masa untuk assignment tu disampai Khamis depan. Jadi awak boleh contact saya balik lah lepas final assessment tu Alright. Kalau tak ada apa-apa, saya stop sampai sini dulu Boleh? Boleh Madam. Okay, right. Boleh, Madam. Okay, Thank so you. sama-sama. So good luck untuk esok dan apa-apa boleh WhatsApp saya balik dan saya akan inform melalui WhatsApp lah yang berkenaan carry mark and then assignment dengan test Okay. So itu saja daripada saya. Saya record video ni. So kalau ada siapa-siapa nak rujuk nanti, saya akan upload pada minggu yang ke-13 dan boleh tengok balik lah. Ataupun saya akan upload dekat YouTube. Okay. Right. So good luck untuk esok dan Assalamualaikum. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Madam. Assalamualaikum, Madam. Sama-sama.